So kita tengok formula dulu. Kita buat ulang kaji dulu. So mula-mula kita ada formula yang pertama ni. N sama dengan A kuasa X. Log A N sama dengan X. So itu formula dia. Bila kita tengok formula ni, kamu perlu ingat ini persamaan dalam indeks, ini persamaan dalam logaritma. So kalau kita nak tukar persamaan dalam indeks ke persamaan dalam logaritma, so yang besar ni bila pindah ke sebelah kiri dia jadi kecil, dia jadi asas untuk logaritma. Mula-mula dia asas untuk indeks. So bila A ni pindah ke sebelah kiri dia jadi asas untuk logaritma. Dan X yang kecil ni akan jadi besar. So dia macam penukaran saiz. Besar pindah ke sini jadi kecil dan log akan wujud pada masa yang sama dan X yang kecil ni akan jadi besar. Okay, so kita tengok formula seterusnya. Okay. Formula seterusnya C. Bahagian C ni. Okay, kita ada formula di sini. So tengok ini log A kuasa N. So kita perlu ingat kuasa N ni boleh pindah ke depan dan log A ni jadi 1. Log A jadi 1. Dia jadi 1 sebab asas A ni sama dengan A di sini. So dia jadi 1. So maksudnya kita sebenarnya ada N di depan. Ada N boleh pindah ke depan. Lepas tu log A sama dengan N darab dengan 1. Log A tu 1. So sama dengan N. So itulah formula yang kita perlu buat ulang kaji. Sebenarnya kita ada hukum logaritma di sini sebagai rujukan. So inilah dia. Log AX kuasa M. Kuasa M ni boleh pindah ke depan. Bila kita pindahkan M ke depan, jadi M log AX. Inilah dia. Kita pindahkan N ke depan. Ya, dan log A1. Log A1. Mungkin saya tulis semula formula di tepi ni. Okay. Tadi log AA sama dengan 1. Sekarang log A1 sama dengan 0. Okay. So, log 1 asas apa pun tak ada masalah. So, dia akan jadi 0. Kalau sini 1, log 1 ni sama dengan 0. Asas tu tak kisah. Apa-apa nombor saja pada akhirnya jadi 0. Okay. So, tengok hukum logaritma di sini pula. Log AXY sama dengan log AX tambah log AY. Log AX bahagi Y sama dengan log AX tolak log AY. So, di sini kamu akan dapati kalau ada pendarapan di sini, dia jadi tambah. Kalau ada pembahagian di sini, dia jadi tolak. Kalau ada kuasa, kuasa boleh pindah ke depan. So, semua ni formula logaritma. Dan kita tengok muka surat seterusnya. Pada muka surat ni, bahagian E, pemudahkan setiap yang berikut. So, kita tengok contoh dulu. Bahagian A. Log A7 tambah 3 log A10 tolak log A200. Okay, so kalau kita saya tuliskan hukum di atas dulu untuk menyenangkan rujukan kepada formula nanti. Okay, saya panggil ni formula 1. Formula 1 log AXY, pendarapan berlaku di sini. Dia jadi log AX tambah log AY. Formula kedua, log AX bahagi Y sama dengan log AX tolak log AY. Formula ketiga, log AX kuasa M. Kuasa M tu boleh pindah ke depan, jadi log A
So ada 3 formula. Okay. So bila kita bincang contoh di sini, saya akan beritahu formula apa yang kita guna. So mula-mula kita nak tengok apa dulu? Kita nak tengok asas dulu. Asas A, asas A, asas A. So kalau asas dia sama, kita boleh gabungkan mereka. Gabungkan mereka sebagai satu sebutan logaritma. So itulah apa yang kita nak buat. Gabungkan dia. So sebelum kita gabung, kita kena pastikan dia ada nombor di depan logaritma. Kalau ada nombor di depan, kita guna formula ketiga secara terbalik. Nombor di depan ni pindah ke belakang jadi kuasa. Jadi kuasa. So nombor 3 di sini kita pindah ke belakang, dia jadi 10 kuasa 3. So kita buat formula ketiga dulu. Saya tulis di sini ya sebagai rujukan. Formula ketiga, log A7 kita kekalkan, log A10 kuasa 3, ini formula ketiga, log A200. Okay. So selepas tu kita perlu tahu log A10 kuasa 3 ni, kalau kita tekan kalkulator, ini 10 kali 10 kali 10, ini 1000. Ini 1000. So ini 1000 dan kita perlu guna formula pertama dan kedua. Kalau kamu nampak log tambah dengan log, kita guna formula pertama, jadi darab. Kalau kita tengok log tolak dengan log, log tolak dengan log, kita guna formula kedua, dia jadi bahagi. Okay, saya buat terus sebab sini luang pun tak cukup. Saya tak boleh buat setiap langkah. Saya perlu buat secara terus. So kita tengok di sini kita ada log tambah dengan log. So saya perlu darabkan 7 dengan 1000 ni. 7 kali 10 kuasa 3, di mana ini ialah 1000. Dan saya perlu bahagi sebab ada log tolak dengan log. Log tolak dengan log, formula kedua jadi bahagi. So, guna formula secara terbalik. So bahagi dengan 200. 200. So lepas tu kita tekan kalkulator. Kita tekan semua nombor di dalam kurungan tu. 7000 bahagi 200 dapat 35. Log A 35 dan itulah jawapan akhir. Okay. Kita gabungkan dia sebagai satu sebutan logaritma dan kita sudah siap. Okay. Kita tengok lagi. Tengok B pula. B. Ya, ni. So kita perlu fikir dengan cara yang sama. Mula-mula kita tengok asas dulu. Asas M, asas N, asas 8. Asas dia tak sama. Okay. So tetapi kita boleh guna formula kita untuk, saya tulis di sini, formula keempat. Log AA sama dengan 1. So kita boleh guna formula ini untuk jadikan sebutan logaritma tu menjadi 1 kalau asas dia sama dengan nombor di belakang itu. So contohnya ini, asas M, belakang pun M. So sama, dia boleh jadi 1. Okay, semua ni boleh jadi 1. Tapi sebelum dia jadi 1 kan, kuasa 9 ni, kita perlu guna formula 3 untuk pindahkan dia ke depan. Pindahkan dia ke depan dulu sebelum dia jadi 1. Okay. So kita guna formula 3 dulu. Formula 3, saya tuliskan formula 3 untuk bahagian ini. So 9 tu pindah ke depan, log M N. Nanti log MM jadi 1. Ikut formula keempat jadi 1. So sebutan kedua ni pula, ini pun sama.
Ini N, ini pun N kuasa sesuatu. Tetapi ini 1 per N kuasa 3. So, saya permudahkan di atas ni. 1 per N kuasa 3 sebenarnya N kuasa negatif 3. Dan bayangkan pada masa yang sama, N kuasa negatif 3 ni, negatif 3 boleh pindah ke depan. Negatif 3 pindah ke depan. So, negatif 3 pindah ke depan, dia jadi macam ini pula. So, saya tuliskan dia jadi, saya padamkan ni. Dia jadi negatif 3 log N. So, bayangkan saya sudah tukarkan dia ke N kuasa negatif 3 dulu. Lepas tu kuasa negatif 3 boleh pindah ke depan ikut formula 3. So, dapatlah ni. So, ini pula rasanya 8 dan 64 ni ada hubungan. Sebenarnya 8 kuasa 2. Ini 8 kuasa 2. Okay. So, kita perlu buat macam tu. Jadikan itu 8 kuasa 2. 64 sama dengan 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 tu bayangkan kita guna formula ketiga. Kuasa 2 tu pindah ke depan. So, 2 sudah berada di bahagian depan. So, tolak 2 sudah pergi ke depan. Log 8. So, bila kita buat macam ni kan, sekarang kita boleh guna formula keempat. Formula keempat di mana kalau ini sama dengan ini, log semua ni jadi 1. Jadi 1 Ini log NN sama jadi 1. Ini log 88 sama. Semua ni jadi 1. So, kalau dia jadi 1, apa yang tinggal ialah 9 kali 1, 3 kali dengan 1, 2 kali dengan 1. Dan kita tekan kalkulator saja. So, 9 tolak 3 tolak 2, dapatlah 4. So, kadang-kala bila kita permudahkan soalan kita boleh permudahkan sampai log pun sudah tak nampak. Kadang-kala tak dapat. Macam ni saja. Log masih ada di situ. Okay. So, ada dua keadaan. So, kita teruskan. Okay. So, ini sudah siap. Okay. Kita tengok bahagian F dulu. Bahagian F. So, bahagian ini kita perlu tengok nota dulu. Nota di sini, apa yang dia cakap ialah formula ini untuk formula untuk kita tukar asas dia. So, contohnya kita ada log asas A, lepas tu B. So, kalau asas A ni tak sesuai, kita boleh tukar ke asas lain. Contohnya kita boleh tukar ke asas C, dan asas C di bawah. Dan bila kita guna formula ni, kamu perlu ingat yang mana berada di atas. Yang besar ni, yang B ni naik ke atas. Yang kecil ni, A ni, turun ke bawah. Yang besar naik ke atas, yang kecil turun ke bawah. Asas baru di sini, di atas bawah. Ada log bahagi dengan log. Okay. So, kita tengok satu contoh untuk cara kita guna formula ni. Okay. Contoh, kalau saya ada log 35, saya boleh tukar asas dia. Saya rasa asas 3 ni tak sesuai sangat. Saya boleh tukar asas. Contohnya, saya tukar ke asas 10. Kenapa asas 10? Sebab asas 10 kita boleh guna calculator. So, bila kita tukar ke asas 10, inilah C dan C kita. Dan selepas tu 3 dan 5 ni, yang mana naik ke atas? Yang besar naik ke atas. Yang 5 ni naik ke atas. Yang kecil tu 3
turun ke bawah. Macam itulah. Selepas guna formula ni, kadang-kala saya dapati sesetengah pelajar sudah salah faham. Dia ingat log bahagi log. Boleh guna formula kedua di sini. Sebab dia dengar bahagi boleh jadi tolak. Tetapi keadaan ini berlainan. Tengok ini satu log dan nombor di belakangnya bahagi. Ini yang bawah ni pula. Ini log bahagi dengan log. Berlainan dengan ini. Ini satu log. Ini log bahagi dengan log. Keadaan dia berlainan. 5 bahagi. Ini log bahagi log. So, tak sama dengan ni. So, kita tak boleh jadikan dia tolak. Kalau jadi tolak, kalau kamu buat macam ni, contohnya kalau kamu buat macam ni, log 5 tolak 3, so sudah salah. Tak boleh jadi tolak. Kalau macam ni pun tak boleh. Ini pun tak boleh ya. So, maksudnya kita tak boleh buat apa-apalah selepas kita guna formula untuk penukaran asas, kita tak boleh jadikan dia sebagai penolakan. Tak dapat. Okay, so kita tengok formula yang lain pula. Formula kedua ni. Formula kedua ni, cadangan saya, kamu fikir macam ni. Dia macam tukar tempat. Ini log asas A dan B. So, lepas tu, kalau nak tukar tempat, B jadi asas, A jadi besar di belakang. So, kalau nak tukar tempat di antara A dengan B, boleh. Dan dia jadi 1 per log BA. Dia jadi 1 per. Jadi satu pecahan. So, contoh, kalau saya guna log 35 sebagai contoh saya, so 35 ni boleh tukar tempat kepada 53. Boleh jadi macam tu. Jadi 53. Kalau kamu tak mau ingat formula ni, formula yang atas ni boleh digunakan untuk kamu fahamkan ini juga. Contohnya, saya guna contoh yang lain, contoh yang sama, log 35. Okay, sekarang saya nak tukar asas dengan menggunakan formula yang atas ni. Formula ni saya nak tukar ke asas 5 contohnya. Saya nak asas 5. Okay, so kamu perlu ingat yang mana naik, yang besar naik ke atas, yang kecil turun ke bawah. So yang naik ke atas tu 5, yang turun ke bawah tu 3. Dan selepas tu kita tahu juga kalau kita ada log 55 ni, di mana kedua-dua ni sama, dia jadi 1. Semua ni jadi 1. Itu formula kita. Formula ini saya sudah catatkan di atas. Formula keempat. Inilah dia. Kalau dia sama, jadi 1. Sini pun sama juga. 55 ni sama. So, dia akan jadi 1. So, bahagian yang atas tu jadi 1. Bahagian yang bawah tu, dia kekal di situ. Dan kamu akan dapati sama dengan yang atas ni. Sama. Maksudnya, kalau kamu nak guna formula ni, kamu boleh guna tukar tempat. Kalau kamu tak mau guna formula ni, formula yang atas ni boleh gantikan dia. Kamu tukar asas 5. Yang atas tu automatik dia jadi 1. Dan pada akhirnya, dalam 2 langkah, kita dapat jawapan yang sama dengan ni. So, ini 1 langkah kita dapat. Ini 2 langkah kita dapat. So ikutlah
keadaan yang kamu suka. Kamu boleh ingat dua formula dan ikut keadaan. Dan kalau kamu tak mau ingat dua formula, kamu ingat formula pertama tu saja, formula ini saja, sentiasa guna formula ni untuk tukar asas, boleh juga. So kita tengok contoh macam mana kita nak tukar asas, dan selepas tukar asas kita boleh buat apa. Tengok contoh di sini. Soalan dia, tentukan nilai bagi setiap logaritma dengan menukarkan asasnya kepada asas 10. So kita ada contoh ni, kita nak tukarkan dia ke asas 10. Kenapa nak asas 10? Sebab boleh guna kalkulator. Okay. So kita tengok formula pada masa yang sama bila kita guna. So nak tukar asas, log berada di atas dan bawah. Okay. So log berada di atas dan bawah. Kita nak log asas 10 sebab soalan yang minta kita tukar ke asas 10. Okay. So saya buat asas 10 di atas bawah, dan kamu perlu ingat yang besar tu naik ke atas, yang kecil tu 8 turun ke bawah. So 5.7 naik ke atas, 8 turun ke bawah. Dan sekarang kita boleh guna kalkulator. So log 5.7 kita dapat 0.75587, dan log asas 8 kita dapat 0.90309. Okay. Dan kita bahagikan dia. So kamu boleh tekan semua sekaligus, lebih tepat. Sebab kalau kamu tekan satu demi satu, kamu akan bundakan nombor perpuluhan tu, nanti tak tepat. So saya tekan semua dan saya dapat 0.8370. So tukar ke asas 10 supaya kita boleh guna kalkulator. Okay. Tengok contoh lagi. Okay. Ini bahagian B pula. Bahagian B ni sama juga. Kita tukar ke asas 10. So asas 10 tu kena berada di atas bawah. So yang besar tu naik ke atas. 7/10 ni yang atas, yang besar, dia naik ke atas. 3 ni kecil, turun ke bawah. So 7/10 naik ke atas, 3 turun ke bawah. Lepas tu saya tekan semua sekaligus. Okay, so saya tekan 7/10 di atas, yang bawah tu log 10/3. So saya dapat negatif 0.3247. Dapatlah ni. Okay. So soalan di bawah ni saya tinggalkan untuk kamu. Caranya macam ni. Kita tukar semua ni ke asas 10, lepas tu tekan kalkulator. Okay. Kita teruskan. Okay. Tengok ini pula. Selesaikan setiap persamaan berikut. So bila kita nak selesaikan persamaan ni, kita perlu ingat, kita perlu tengok asas dia dulu. Kita perlu pastikan asas dia sama. Kalau asas dia sama, kita boleh gabungkan dia secara terus. Okay. Macam mana nak gabungkan? Formula ini pula. Saya tuliskan formula yang kita akan guna. Log AX Y sama dengan log AX log AY. Formula kedua, log AX bahagi Y sama dengan log AX tolak log AY. Okay. Yang lain saya tulis nanti. Okay. So sekarang saya guna formula kedua, dan saya gabungkan log tolak log ni, guna formula kedua ni.
log tolak log jadi bahagi. Jadi bahagi ya. Satu log masih kekal dan ini bahagi dengan ini. So dia jadi log 5 4x tambah 7 bahagi dengan 3 sama dengan 2. Okay. So saya masih ingat formula ketiga saya tulis macam ni, log A x kuasa M boleh pindah ke depan. Lepas tu saya masih ingat formula keempat saya guna ni, log A sama dengan 1. Katakan formula kelima saya buat log A1 sama dengan 0. Dan formula keenam saya buat ini, Y sama dengan AX. Persamaan dalam bentuk indeks, saya boleh tukarkan dia kepada persamaan dalam bentuk logaritma. Di mana penukaran saiz berlaku. A yang besar ni pindah ke sini jadi kecil, log akan wujud. So log A. Okay, log A. Y ni kekal di sini. X yang kecil tu jadi besar. So formula untuk tukar persamaan indeks ke persamaan logaritma. So kita gunakan formula ke-6 sekarang. Formula ke-6. Kita guna formula ke-6 secara terbalik. Secara terbalik maksudnya kita ada persamaan logaritma sekarang, persamaan logaritma. So kita buat secara terbalik dan kita fikir macam ni ya. Log A yang kecil ni balik rumah jadi besar. So X yang besar ni jadi kecil. Okay. So penukaran saiz berlaku. So log 5 yang kecil ni balik rumah jadi besar. Jadi besar jadi 5. Bersaiz besar ni. 2 yang besar ni jadi kecil pula. So itu cara kita hilangkan logaritma. So kita dapat 5 kuasa 2 ni, ini 25. 25 kita pindahkan 3 ke sini. 3 kali dengan 25 jadi 75. Lepas tu 75 tolak 7 bahagi 4 jadi 17. 17 lah. Itu ini soalan yang popular. So dalam peperiksaan memang dia suka tanya soalan macam ni. So 17. Satu contoh lagi. Soalan 1 contohnya. Okay, soalan 1 ah. So kita ada log tambah dengan log. Asas dia sama, asas 2. So kita guna formula pertama ni. Log tambah dengan log jadi darab. Jadi darab ah. So kita buat macam ni. Log A 5 darab dengan ni. Formula pertama. So lepas tu formula ke-6. Formula ke-6 seperti apa yang saya cakap tadi. Log A kecil ni balik rumah jadi besar. Yang besar ni jadi kecil. Okay? Itu penukaran saiz. Log A yang kecil ni balik rumah jadi besar. Jadi besar. Satu yang besar ni jadi kecil. So itu cara kita nak hilangkan logaritma. So apa yang tinggal 5x tolak 2. Ini yang tinggal di sebelah kiri. Dan sekarang kita nak cari x lah. Nak cari x. Oh, saya dapati asas kita bukan asas A lah. Asas kita asas 2. Asas 2. Okey, tukar sikit. Ini asas 2. Asas 2. Asas 2. Asas 2. Okey. Kita teruskan. Kita kembangkan kurungan di sini. 5x tolak 10 sama dengan 2. 5x sama dengan 12. X sama dengan 12/5. Okay. So
Itulah caranya. Kita tengok keadaan yang berlainan di sini. Bahagian H. Okay, bahagian H ni berlainan sikit. Dia beri maklumat. Maklumat dalam bentuk logaritma. Inilah dia. Diberi bahawa log asas 3 2 sama dengan X dan log 5 asas 3 sama dengan Y. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan X dan Y. So, cara kita buat soalan macam ni ya, yang beri maklumat dalam bentuk logaritma. So, kamu perlu fikir macam ni. Mula-mula tengok asas dulu. Pastikan soalan kita dalam asas 3. Asas 3 perlu sama dengan maklumat. Contohnya ini tak sama dengan maklumat kita. Kalau tak sama, kamu perlu tukar asas dulu. Kalau sama, kita boleh buat terus. Cuba fikir macam mana nak guna maklumat di sini. Okay. So, contoh. Inilah dia. Log asas 3. Asas 3 sudah sama dengan maklumat. So, kita boleh buat secara terus. Nak buat apa dulu? Kita nak tadi kita gabungkan logaritma. Sekarang kita asingkan kepada dua logaritma. Kita guna formula kedua tadi. Formula kedua. Inilah dia. Formula kedua. Kita nak asingkan dia kepada log tolak dengan log. Dari bahagi jadi tolak. So, kita buat macam ni. Formula kedua. Log asas 3 64 tolak log asas 3 45. Formula kedua. Dari bahagi jadi tolak. Nah, sekarang kita nak cuba wujudkan log 2 asas 3 dan log 5 asas 3. So, saya dapati 64 ni boleh jadi 2 kuasa 6. 2 kuasa 6, so 2 boleh diwujudkan di sini. Yang ini pula boleh wujudkan 5. Ini 9 kali 5. 9 kali 5, 5 boleh diwujudkan. So, saya buat 3, 2 kuasa 6. Yang ini pula 5 kali 9. Okay, so kita sudah wujudkan 2 dan kuasa 6 ni kita boleh pindah ke depan. Itu formula keempat kan. Kita tengok lagi. Formula ketiga. Formula ketiga di mana kuasa boleh pindah ke depan. Formula ketiga. Okay, so kita guna formula ketiga untuk ni. Formula ketiga, kuasa 6 ni boleh pindah ke depan. So, dia jadi 6 log 32. Okay. Mungkin kamu fikir belakang tu macam mana? Yang ini macam mana ni? Ada 5 kita nak. Ada 9 kita tak mau 9 ni. So, kita buat macam ni. Kita guna formula pertama dulu. Kita asingkan. Sebab soalan kita sekarang ni dia darab. 5 darab dengan 9. Kalau ikut formula pertama, bila kita nampak darab, kita boleh asingkan 5 dan 9 dengan menggunakan formula pertama. Okay, formula pertama, saya tuliskan di sini. Formula pertama, log 3, 5 tambah dengan log 3, 9. Saya buat satu kurungan di sini sebab depan dia tolak. Tolak ni akan mempengaruhi kedua-dua sebutan ni. Nanti dua-dua ni jadi tolak. Okay, so saya biarkan dulu. Okay, langkah seterusnya 6. Okay, ini pula log 2
asas 3 ni, log 2 asas 3 ni menjadi X. So, semua ni jadi X. Jadi X. Tolak ni untuk kedua-dua, seperti apa yang saya cakap tadi. Dia jadi tolak log 3Y, 35, tolak log 3. 9 ni saya nak tukarkan dia ke 3 kuasa 2. Tujuan dia saya nak guna formula keempat. Tengok formula keempat lah. Dia jadi 1 kan. Formula keempat. Ni, jadi 1 nanti. Kalau dia sama jadi 1. So 6X tolak ini log 5 asas 3 jadi Y. Ya, jadi Y. Yang belakang ni 2 pindah ke depan dulu. Itu formula ketiga. Formula ketiga guna formula 3 dan 4. 3 dan 4 pada masa yang sama. Mula-mula formula ketiga kuasa pindah ke depan. Okay, bayangkan 2 sudah pindah ke depan. Formula keempat, kalau dia sama, log 3 sama, semua ni jadi 1. Jadi 1. 2 kali 1. 2 kali 1, 2 lah. Okay, so kita tinggalkan ini sebagai jawapan akhir. Semua dalam sebutan X dan Y, dan kita berhenti. Itulah apa yang kita perlu buat. Ya. Ini lebih susah sikit sebab asas dia tak sama. Asas 8 diberi di sini. So kita perlu tukar asas dulu. Tukar asas macam mana? Kita tukar ke asas 3 sebab maklumat diberi dalam asas 3. Okay. So formula tukar asas saya tulis di sinilah. Okay, saya panggil dia formula ke-7. Formula ke-7 log AB sama dengan log CB log CA. Tukar asas. Formula ke-7 guna formula ke-7. So saya nak asas 3. Log 3 0.12 log 3 8. Macam ni ya. Dan kita okey, sekarang kamu fikir macam ni ya. Kita nak cuba tukarkan logaritma kita kepada logaritma yang melibatkan 2, melibatkan 5. Sekarang ini 0.12 ni apa yang kita nak buat? Cadangan saya gunalah kalkulator. Kalau kamu tekan 0.12 dan tekan sama dengan kalkulator, biasanya tengok kalkulator apa yang kamu guna lah. Biasanya dia akan tolong kita tukarkan nombor perpuluhan itu kepada pecahan. So kalkulator saya sudah bantu saya. Saya tekan 0.12, lepas tu saya tekan sama dengan, dia sudah tukar untuk saya menjadi 3/25. Kalau kalkulator kamu tak dapat bantu kamu boleh buat secara manual. Secara manual macam ni lah. 0.12 jadi 12/100. Lepas tu potong bahagi 4 di atas bawah jadi 3 dan 25. Secara manual dapat juga. Okay. So kenapa nak tukar ke pecahan? Sebab nanti kita boleh guna maklumat yang diberi secara senang. Okay. So jangan lupa tujuan kita nak jadi log, kita nak dapatkan log 5 atau log 2 ataupun log 3 pun boleh, nanti boleh jadi 1.
So, ini kita guna formula kedua tadi. Dari ini ya, formula kedua. Okay. So, formula kedua, kalau dia bahagi, dia jadi tolak. Log 33 tolak log 3, 25. Nah, mungkin kamu fikir, ini pun bahagi juga boleh jadi tolak. Boleh tolak log 38 di sini, tak boleh ya. Sebab cara dia bahagi yang melibatkan dua log ni, kita tak boleh guna formula kedua. Formula kedua untuk bahagi yang melibatkan satu log dan yang belakangnya bahagi. Nah, ini boleh jadi log tolak log. Okay. So, yang bawah ni kita tak boleh guna formula kedua. Kita tulis semula. Log 38. Tapi 8 ni saya nak tukar ke 2 kuasa 3. Nanti boleh guna maklumat di sini ya. Okay. Saya sudah dapat ni. Okay. Sekarang saya buat di sini pula. Log 33 ni sama kan? Jadi 1. Semua ni jadi 1. Okay. Jadi 1 tolak. Okay. Ini saya nak buat dua langkah sekaligus. Log 3, 25. Ini jadi 5 kuasa 2. Kuasa 2 tu pindah depan. 5 kuasa 2, 2 pindah ke depan. So, saya dapat 2 log 3, 5. Okay. Bahagian bawah ni 3 pindah ke depan. Itu formula ketiga kita. 3 kuasa pindah ke depan. So, kita dapat 3 log 3, 2. Dan selepas tu 1 tolak 2. Log 35 ni, log 35 kalau tengok maklumat kita, dia jadi Y. Jadi Y ya. Yang bawah tu 3. Log 32 ni, log 32 jadi X. Sudah siap lah. Macam tu. Ya. So, kita tengok. Okay. Ini kamu boleh cuba. Okay, saya teruskan dulu. So, muka surat ini pula kita tengok selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Okay. Kita tengok soalan dalam ayat. Soalan 2. Hubungan antara suhu air T dan isi padu air V di dalam sebuah bekas diberi oleh log 5T tolak log 25 V sama dengan 1. Ungkapkan T dalam sebutan V. Okay. So, maksudnya kita nak jadi T sama dengan sesuatu yang ada V di situ. Okay. So, kita nak buat macam tu. So, kita tuliskan persamaan yang diberi dulu. Okay. So, teknik dia sama. Asas perlu sama supaya kita boleh gabungkan logaritma nanti. So, kita tukar asas dulu. Tukar asas log 5V log 5, 25. So, kalau kamu masih ingatlah formula tadi tu, penukaran asas. Okay. Selepas tu, sebelum kita gabung, sekarang tak boleh gabung sebab ada log di atas bawah ni. So, tak boleh gabung. Kita buat macam ni dulu. Okay. Yang bawah ni, okay, saya akan terangkan apa yang kita nak buat. Saya akan buat beberapa langkah sekaligus. Ini saya tukar ke 5 kuasa 2. 25 ni, 5 kuasa 2. Kuasa 2 tu pindah ke depan. Tinggal log 55. Log 55 ni jadi 1. So, jadi 1 lah. 2 yang depan tu masih tinggal di situ. So, apa yang tinggal? 2. 2 lah. Mungkin
mungkin kamu tak faham. Okay. Boleh tengok di sini. Log 5/25 jadi log 5 kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke depan jadi 2 log 5 log 5 dia sama, so dia jadi 1, akhirnya jadi 2 pula. So saya buat semua ni dalam otak dan jadi 2. Kalau kamu tak buat macam ni kan, bayangkan kamu nak tulis ini, lepas tu banyak baris yang kamu perlu tulis. Kalau kamu dah buat macam ni secara terus. Okay, so saya sambung sama dengan 1. Okay. 2 ni kita nak buat apa? So 2 ni ada banyak cara. Salah satu cara ialah kita darab 2. Darab 2. Okey. Kalau tak mau darab 2, okay, mungkin saya tulis di tepi ya. Kalau kamu darab 2 kan. Kalau kamu darab 2 jadi 2 log 5T tolak log 5V sama dengan 2. Kalau kamu darab 2. Okay. So itu salah satu cara. Kalau kamu tak mau darab 2, kamu jadikan dia setengah di depan. Dan kalau ikut formula ketiga tadi, kuasa boleh pindah ke depan dan nombor di depan boleh pindah ke belakang untuk menjadi kuasa. Okay, so kita buat formula 3 secara terbalik. Nombor di depan jadi kuasa. Log 5T tolak log 5V setengah sama dengan 1. Tujuan kita nak buat ni ialah kita nak gabungkan 2 sebutan log menjadi 1 sebutan log. Dia jadi log 5T V kuasa setengah. Ini formula kedua. Log tolak log jadi bahagi. Dan selepas tu saya guna formula berapa ni? Formula ke-5 rasanya dari persamaan indeks. Dari persamaan logaritma kita tukar ke persamaan indeks. Saya tulis semula formula tadi. Formula ke-5 kalau tak silap saya. So y sama dengan a kuasa x tukar ke persamaan logaritma log ay sama dengan x. Sekarang saya nak guna secara terbalik. So a yang kecil ni balik rumah jadi besar. Yang besar ni jadi kecil. So sekarang ini nak balik rumah ni, log 5 balik rumah. 5 jadi besar, 1 jadi kecil. Log sudah hilang. 5 kuasa 1. Macam tu. Okay. Dan T sama dengan 5 V kuasa setengah atau 5 punca V. Dua-dua pun boleh. So itu salah satu cara. Kalau kamu guna cara ni, ini darab 2 di sini, dapat ni. Dan apa yang kita nak buat ialah kita guna formula ketiga. Nombor di sini jadi kuasa. Log 5T kuasa 2. Lepas tu log tolak log jadi bahagi. T kuasa 2 bahagi V. Lepas tu formula ke-5. Log 5 ni balik rumah. 5 jadi besar, 2 jadi kecil. T kuasa 2V sama dengan 5 kuasa 2. T kuasa 2 sama dengan 25V. T sama dengan punca 25V. Punca 25 jadi 5. Punca V tulis semula. Kamu akan dapati jawapan akhir kita sama dengan jawapan tadi tu. So ini
dan ini sama jawapan. Banyak cara. So, kamu perlu biasakan diri. Itulah masalah besar. Tak biasa dengan formula tu. Dan lepas tu bila kira ada masalah di sana sini ya, itu masalah kebanyakan pelajar. Okey. So kita tengok bahagian seterusnya. Ini aplikasi dia. So aplikasi dia kita boleh guna formula kita untuk selesaikan persamaan macam ni. Persamaan macam ni ramai yang tak tahu apa yang kita nak buat ni. Okay. So mungkin kamu fikir, boleh tak saya log di sebelah kiri, log di sebelah kanan. Sebenarnya tak jadi. Tak jadi ya. Kalau soalan dia macam ni, 7x sama dengan 3x, kalau kamu log di sebelah kiri, log di sebelah kanan, boleh selesaikan dia. Tapi kalau kita ada 3 kuasa x tambah dengan 3x tambah 1 ni, kalau kamu log ini, nanti banyak masalah. So teknik dia lain. Kalau kita ada indeks tambah dengan indeks, teknik dia berlainan. Okay, so teknik apa pula? Kita tengok. Kita biasanya wujudkan 3 kuasa x dan kita sama ada gantikan 3 kuasa x dengan nombor dengan y ke, atau kita tak ganti pun kita boleh buat juga. Faktorkan pun boleh. Kamu tengok macam mana. Saya guna formula ni. A kuasa x, A kuasa y sama dengan A kuasa x tambah y. Formula ini. Dan saya guna secara terbalik. Dia jadi 3 kuasa x, 3 kuasa 1. Saya tak mau ganti, saya nak faktorkan. Teknik yang penting di sini ialah faktorkan. Faktorkan indeks yang sama tu, 3 kuasa x. So selepas kamu faktorkan, maksudnya kamu keluarkan dia, apa yang tinggal ialah 1. So maksudnya ini sudah hilang, tinggal 1. Ini sudah hilang, tinggal 1. Okay. So dia bukan tinggal kosong. Bila kamu faktorkan, jangan ingat dia tinggal kosong, dia tinggal 1. So tengok pula. Kalau tinggal 1, 1 lah yang tinggal di sini. Tambah 1 kali 3, dapat 3 ni. 7x masih di sebelah kiri. So kalau kamu faktorkan, kamu boleh tambahkan apa yang tinggal di belakang, boleh jadi 4. So sekarang pada masa ni, bila kita sudah tak ada indeks tambah dengan indeks, kalau ada indeks tambah dengan indeks, kamu perlu jadikan indeks dia sama dan faktorkan dia, lepas tu pemudahkan apa yang tertinggal. Okay, sekarang kita boleh guna log kalau kamu nak guna log. Kalau tak nak guna log pun kita boleh buat sesuatu juga. Katakan saya tak mau guna log dulu. Saya buat macam ni dulu. Saya tahu kuasa dia sama. Saya boleh buat macam ni. Jadi bagi dulu. Dan saya tahu ada satu formula macam ni ya. Kalau kita ada A bahagi B kuasa M, A kuasa M, B kuasa M. Kita ada satu formula di sini. Dan saya nak guna dia secara terbalik. Maksudnya kita ada kuasa M di atas, dan di bawah kita boleh keluarkan kuasa M tu. Sekarang kita ada kuasa X di atas bawah, kita boleh keluarkan kuasa X. Jadi macam ni.
keluarkan kuasa X. So, sekarang saya guna log pula. Okay. Log asas 10 katakan. Nanti boleh guna calculator. Log asas 10. Kalau kita guna hukum logaritma, kuasa X ni kita boleh pindah ke depan. Kuasa X pindah ke depan, dia jadi X log 10 7/3 log 10 4. Kita nak cari X ni, log asas 10 4 bahagi log asas 10 7/3. Tekanlah calculator. So ini log asas 10 4 bawah log asas 10 7/3 dapat 1.636. So soalan macam ni lebih susah sikit lah. Okay. Dan ya. Okay. Banyak lagi keadaan. Mungkin kamu tengok ini pula. Ini pula. Sekali lagi kita ada 5 kuasa X tambah dengan satu indeks di sini, 5 kuasa X, dan ada punca pula. So cara kita nak selesaikan ni, faktorkan, tak jadi pula. Okay. Kita nak gantikan boleh, gantikan lah. Okay. So saya buat satu lagi contoh secara cepat lah. Tengok, saya gantikan punca 5x ni sebagai y, lah. So bayangkan kalau punca ni saya pindah ke sana, dia jadi kuasa 2. 5 kuasa X sama dengan Y kuasa 2. Okay. So ini 1, ini 2. 2 saya nak ganti ke sini, 1 saya nak ganti ke situ. Selepas ganti saya dapat Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 10. Itulah teknik dia, faktorkan atau ganti. So di sini kita dapat persamaan kuadratik yang kita tahu macam mana nak selesaikan dia. Kita faktorkan dia macam ni. Lepas tu Y sama dengan tolak 5, Y sama dengan 2. Dan selepas kita dapat Y kan, kita ganti balik. Y sebenarnya ialah 5x punca. 5x punca. 5x tu punca pindah ke situ jadi 25. Kita kuasa 2 kan dia. Ini kuasa 2 kan dia, 2 kuasa 2 jadi 4. Sebelah kiri ni saya boleh buat 5 kuasa 2 dan saya bandingkan indeks dia, dapat 2. Dan sebelah kanan tu saya tak boleh tukar 4 ke 5 kuasa sesuatu, saya guna log pula. Log asas 10 saya letak di sebelah kiri dan kanan. Kuasa X pindah ke depan. Nak cari X ni kena bahagi. Lepas tu tekan calculator pula. So dapat 0.8614. Okay. So itulah dia